Assalamualaikum, kembali lagi dalam video Jom. Episod kali ni saya nak tunjuk sikit kita nak buat PCB dalam low budget. Video ni sesuai untuk adik-adik yang masih lagi study dalam U yang berminat nak buat board yang cantik-cantik dalam kosnya rendah. Hanya serendah $2 tak termasuk shipping, okey? Okay. First kali, korang semua kena ada software freezing. Software freezing ni saya lebih suka guna sebab user friendly, tak susah macam Proteus and then apa lagi PSPice tak ingat lah. Okay, freezing ni sekarang ni kalau korang download daripada official punya website freezing, korang kena donate sikit. Kalau nak download dia tak free macam dulu. Okey, dalam website ni, okey, dekat sini saya akan sediakan link untuk free download tapi dalam keadaan beta. Korang boleh download kat sini, nanti saya bagi link. Okey, next kita akan guna JLPCB. Untuk makluman, video ni bukan sponsor daripada JLPCB. Saya buat video ni semata-mata nak share dengan korang macam mana korang boleh buat PCB dalam low budget serendah $2. Okey, jom proceed. Okey, untuk makluman video ni saya dah record kali ketiga. Baru kali ni dapat record sekali dengan sound. Huh. Video first 19 minit, video second 13 minit. So video kali ni harap-harap dah ada sound lah. Okey. And then kemungkinan dia akan lagi pendek. Okey, kita proceed ke freezing. Kita terus ke PCB, kita tak payah tengok breadboard, schematic ni semua sebab kita tak pakai pun. Kalau kita nak buat PCB, kita boleh proceed ke sini. Okey. Kat sini, kita boleh drag and drop je. Ini dalam view PCB, which is ini adalah kaki komponen, lubang untuk kaki komponen untuk apa? Untuk kita solder. Okey, jap. Ini semua routing-routing yang kita buat. Macam saya tak berapa suka auto root walaupun dia ada function auto root. Bagi saya tak puas hati untuk freezing dia lah. Sebab kadang-kadang macam tak kena sikit lah. Tak tahu lah korang, mungkin korang suka. Bagi saya tak suka. Okay, make sure jangan lakukan kesilapan seperti ni. Sebab apa, kalau dalam PCB, kalau macam ni, dia akan membuatkan kita punya circuit jadi short. Caranya, make sure kita kena ubah ni kepada move to bottom. Okey, dengan cara ni dia dah tak short circuit. Untuk makluman korang, freezing ni bila kita buat PCB daripada sini, dia akan memang default secara semula jadinya dia akan semula jadi. Okey, secara defaultnya memang kita akan design 2 layer punya PCB lah kalau guna freezing ni. Bila 2 layer ni kita senang nak counter masalah macam ni. Macam crossover ni. Okey. Macam saya terangkan sikit. Ini board yang saya gunakan adalah Pro Mini LED resistor dengan pin untuk kita masukkan power supply lah untuk Pro Mini ni. Okey. Macam ni saya dah jadikan, saya assume yang 4 segi ni saya akan assume sebagai positif and then yang bulat ni sebagai ground. Kalau kita tengok pun daripada simbol LED ni pun, kalau kita tengok 4 segi ni pun memang dia punya positif, yang bulat ni ground. Okey, daripada sini kita boleh custom nama komponen ni. Kita boleh ubah sebenarnya. Right click, make sure kita right click dekat tulisan ni, edit. Okey, nampak sini kita boleh ubah. Kalau asalnya dia tulis LED1,
Tapi saya dah ubah jadi LED. And then saiz tulisan pun kita boleh ubah. Asalnya macam ni. Saya ubahkan menjadi kecil supaya nampak lebih kemas. Ini pun kita boleh ubah. Kita boleh ubah jadi Pro Mini. Nampak? Kita boleh drop sini. And then korang boleh letak gambar korang sebenarnya kat sini. Dengan cara kita pilih logo. Nampak? Okay, kita pilih yang the function dia. Mana ni? Silk screen. Okay, silk screen text. So dengan ni, bottom kita ubah ke top. Dengan ni, kalau kita ubah kepada gambar dia, bila kita generate PCB dekat JLPCB nanti, dia akan tunjuk gambar tau kat sini. Itu yang macam kita boleh letak kita punya trademark lah, macam logo apa ke. So nampaklah gempak sikit. Okay, make sure kadang-kadang kita terlepas pandang. Macam hari tu saya dah terkena sekali bila saya design PCB gunakan Pro Mini. Rupanya kaki ni dia tak sama dengan actual punya board Pro Mini. Kalau yang ini betul lah, ada satu lagi dia terbalik. Yang ini dia buat VCC, yang ni ground, yang ni RX, ni TX. So bila saya connectkan routing ni based on apa yang dia tunjuk kat sini ni, bila saya dapat je board daripada JLPCB, rupa-rupanya routing tu salah. And then bila saya solder semua komponen, bila saya perasan dia tak jalan tu, rupanya routing tu terbalik. So hati-hati bila kita nak confirmkan board tu. Kalau tak, korang rugi. Bukan saya rugi, tapi saya dah rasa rugi dah pun. And then masa pilih komponen tu, make sure korang pilih lah sama ada korang nak guna SMD ke ataupun komponen yang besar-besar macam ni. Sebab sebelum korang nak pilih sesuatu komponen, contoh resistor. Okay, resistor. Korang check betul-betul dia punya simbol apa tah dia punya kaki solder tu. Contoh macam resistor ni, nampak tak kaki ni? Ini untuk SMD ni. Macam board yang saya guna sekarang ni, saya pakai kaki macam ni. Ini khas untuk komponen yang besar-besar. Kalau korang pilih macam ni, memang kena pakai board. Kena pakai komponen yang kecil-kecil lah. Okay, sekarang ni dah settle. Kita nak convert kepada Gerber file. Okay, caranya pergi ke ni, nampak ada export for PCB ni. Nampak tak ada arrow kecil kat sini? Klik ni. And then extend Gerber. Pilih tempat location yang korang nak. And then select folder. Exporting. Okay dah. Okay, nampak tak? Dia akan generate file-file ni. Bayangkan yang ni tak ada lagi. Korang right click. And then add to PCB raw. So dia akan generate folder raw. Folder raw. File raw ni dia akan diguna pakai dalam website JLPCB nanti. Okay, sekarang kita pergi ke JLPCB. Quote now. Okay, add your Gerber file. Okay, pilih yang raw file tadi yang kita dah compress tadi. Open. Okay, tada. Ni board yang kita nak fabricate nantilah. Okay, kalau pasal sini dekat JPCB ni dia menyediakan board sampai 6 layer. Tapi macam kita guna FreeZine, dia memang defaultnya 2 layer maksimum. So, kalau korang pasang sini, okay, ini
Kalau ikutkan harganya $2, tapi disebabkan saya dah order banyak PCB kat sini, bukan dah order banyak, dah banyak kali order, so dia dah jadi $4. Kalau ikutkan, kalau korang first timer dia akan bagi $2. Okey, PCB ni korang boleh order maksimum 80K unit. So paling sikit 5 unit. Nampak? Untuk adik-adik you yang nak buat PCB yang cantik-cantik, korang bolehlah pergi ke JL PCB ni. Okey. Color board pun korang boleh ubah. Nak merah ke, nak kuning ke, nak putih ke. Okey, sampai korang dah puas hati dengan semua ni, save to card. Okey. Ha ni nampak tak? Ini kalau korang first timer dapat harga macam ni. Nampak? Ini video ketiganya saya record lah. Minta-minta lah kat video kali ni ada voice. Kalau tak, video keempat lah jawabnya. Record lagi sekali. Okay, kalau korang first timer dia akan bagi $2. Okay, make sure korang ada PayPal ataupun debit card. Korang boleh buat transaction luar negara. And then kalau korang dah confirm dengan PCB ni, korang boleh check securely. Make sure korang dah create account untuk JPCB ni. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk order history saya. Ini board yang saya dah pernah buat. Okay, board ni baru je sampai tengah hari tadi. Yang paling seronoknya dia punya shipping sekejap je. Dia start shipping 16 hari bulan, dia sampai 17 hari bulan. Saya ingatkan dia nak sampai esok. Rupanya hari ni juga dia hantar. Tengok kat luar tadi, tengah hari tadi, tiba-tiba ada lori DHL sampai. Memang cepat. Tapi tengoklah korang pilih courier apa. Macam setakat ni saya nampak yang paling cepat DHL. Kalau nak murah sikit ada, pakai SFX. Tak silap SFX ke SFE. Tapi harga dia murah sikit. And then korang kena tunggu selama seminggu lah. Sebab dia punya shipping kemungkinan naik kapal. Macam DHL ni dia naik flight. Sebab itu dia laju. Tapi dia costing sikit lah. Okay, part yang paling best bila korang dah submit korang punya PCB ni, korang dapat tengok. Ni. Nampak tak ni? Ini semua dia tunjuk dia punya log. Apa yang kilang tu tengah buat. Lepas ni dia orang tunjuk yang dia orang tengah buat drilling, copper deposition, semua ni ada video. Sampailah delivery. Benda ni yang saya selalu tengok every day bila saya dah submit board ni. Nampak dia dah bagi date semua ni. Starting daripada 12 sampai 16 hari bulan. 15 hari bulan ni dia dia tengah kumpul barang untuk di shipping. Tapi dia shipping tu memang sekejap gila. Sehari je sampai dah. Sebab dia pakai flight. Okay, sekarang saya nak ubah view. Nak tunjuk sikit board yang dah sampai tengah hari tadi. Okay. Tada! Inilah dia yang saya cakap tadi. Packaging yang dia hantar tengah hari tadi, JLPCB. Memandangkan yang ini adalah board yang kali ke berapa dah buat, tak ingat. Saya dah dapat kitchen free daripada JLPCB. Ini kalau korang kerap buat dengan dia, dia akan bagilah kitchen ni. Bukan semua orang dapat tau. Yang dengan JLPCB ni je yang dapat. Okay, ni nampak yang saya buat ni ada dua board. Ini satu, yang ni yang kedua. Cantik. Kalau korang suka bolehlah try. Dijamin puas hati. Okay, berjumpa lagi di episod akan datang. Kemungkinan episod akan datang saya akan buat video jom kita buat game. Okay, jumpa
jumpa lagi. Assalamualaikum.